Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Saya El Fazril, selaku pengacara anda dalam sebuah program majalah berkonsepkan pertanian luar rumah dan sekitar kawasan rumah. Pada masa yang sama, kita juga akan berkongsi sedikit tentang pertanian moden yang juga boleh dijadikan sumber pendapatan dalam kediaman agro. Sekarang saya berada di sebuah rumah di Kota Semarahan untuk menyaksikan sendiri inovasi pertanian bandar atau urban farming iaitu hidroponik. Hidroponik merupakan sistem yang tidak perlu diperkenalkan lagi dan menyebabkan kita tidak perlu pelbagai aspek dalam pertanian tradisional seperti perlu mempunyai tanah sendiri, membajak, menyediakan batas, malah tidak bergantung kepada keadaan cuaca. Hidroponik juga terbahagi kepada sistem dan teknologi yang berbeza. Di antaranya iaitu teknik NFT iaitu Nutrient Filming Technique dan DFT iaitu Deep Flow Technique. Dan juga petak tanamannya ada yang mendata ataupun horizontal dan menegak iaitu vertical. Di belakang saya ketika ini adalah menara hidroponik ataupun hydroponic tower yang dibina menegak atau vertical. Yang menariknya ia dibina sendiri oleh tetamu kita pada episod kali ini. Mari kita berkenalan dengan Encik Junid. Inilah dia pemilik menara hidroponik yang cantik di belakang saya ini iaitu Encik Junid Anak Tawi. Terima kasih bersama dengan penonton kediaman agro hari ini. Saya tengok cantik menghijau aja tanaman ni, pastinya ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan. Berapa lama dah terlibat dalam penanaman hidroponik ni Encik Junid? Dalam penanaman tidak lama, dalam 6 bulan lah. 6 bulan. Nak belajar tu berapa lama? Belajar tu lebih kurang setahun lah. Saya belajar sendiri dari YouTube, dari kawan. Oh, itu yang lama tu. Ya. Macam mana boleh minat? Sebab saya difahamkan latar belakang Encik Junid adalah daripada engineering, betul? Ya. Kenapa boleh tiba-tiba minat dalam penanaman hidroponik di kawasan bandar dan kemudian diusahakan pula? Sebab pada mulanya masa COVID tu kita tak tahu apa nak buat. Jadi saya fikir tengok belakang rumah semua sampah. Jadi saya cuba kemaskan. Lepas tu saya tanam dekat tanah tak menjadi. So saya kena fikir balik. Lepas itu saya melibatkan diri dengan hidroponik ni lah. Apa tanaman-tanaman yang lihat di belakang ni? Saya tengok ada beberapa jenis juga sayur yang ada kat sini. Apa yang di antaranya yang ada? Di antaranya yang banyak sekali ensabi Dayak. Itu ada pacoy, sawi keriting, dan ada juga yang sabi Cina lah. Yang lebih saya suka pipe ataupun PVC yang kita gunakan untuk meletakkan net pot ataupun pasu-pasu ni. Cik buat sendiri ya? Ya, saya buat sendiri. Ini semua DIY lah dari mula sampai habis. Berapa lama kalau nak siapkan pipe? Berapa lama? Saya siapkan satu batang ini dalam 3 jam. 3 jam? Ya. Dan untuk satu yang tegak macam ni? Ya, satu tegak sini 81 pot lah. 81 pot? Ya. 3 jam nak buat satu ni? Ya. Baik, eksklusif untuk penonton kediaman agro. Boleh tak Encik Junid tunjukkan demonstrasi sedikit cara membuat pipe PVC hidroponik ni? Boleh. Jom kita pergi. Mari. Sayuran merupakan makanan yang berkhasiat dan baik untuk kesihatan. Malah, menurut sebuah kajian yang diterbitkan di dalam Journal of the American Heart Association, para pengkaji mendapati bahawa diet yang kaya dengan sayur-sayuran boleh menghalang pembentukan plak di dalam arteri manusia yang boleh menyebabkan masalah jantung. Memandangkan masyarakat pada hari ini sangat mementingkan kesihatan, mereka juga ingin mendapatkan sayuran yang sihat dan selamat untuk keperluan harian. Ini kerana mereka sedar kepentingan sayuran dalam diet seharian. Oleh itu, sistem teknologi hidroponik boleh dijadikan pilihan sama ada untuk menanam sayuran di tepi rumah ataupun melakukan dalam berskala besar dan komersial. Hidroponik adalah sistem tanaman tanpa tanah yang paling popular kerana ia boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan syarat perlu ada pengetahuan tentang hidroponik. Pelbagai jenis hidroponik di dunia ini
Buat masa ini, sistem teknologi hidroponik NFT iaitu Nutrient Film Technique yang paling popular kerana ia sangat efektif dan produktif jika dibandingkan dengan sistem hidroponik yang lain. Jadi, yang kita lihat ini adalah sistem hidroponik tower yang dibuat sendiri. Dalam sistem hidroponik, benda yang paling penting dan utama ialah air. Air diperlukan untuk pertumbuhan pokok. Dalam air ini mengandungi baja yang dicampurkan iaitu dikenali sebagai baja A dan B. Kepekatan baja dan air yang digunakan mengikut sukatan yang diperlukan dengan menggunakan TDC meter atau EC meter. Air yang mengandungi air baja ini berada di dalam tangki atau kolam yang dibina sendiri yang mempunyai pam air dan disalurkan ke saluran air ke tempat sayuran mengikut kekerapan masa yang diperlukan. Encik Junid dah pun berada bersama dengan saya dan bersedia untuk tunjukkan kepada kita sedikitlah cara membuat pipe hidroponik tadi yang dihasilkan sendiri. Ini hasilnya yang dah siap. Ini sedikit nak ditunjukkan oleh Encik Junid. Sebelum Encik Junid tunjukkan, boleh kongsikan apa perkakas-perkakas yang perlu digunakan? Di antaranya inilah perkakas ini pemanas. Okey. Dan saya gunakan gergaji. Biasanya saya akan gunakan yang mesin lah, tidak gunakan yang ini. Ya. Tapi Kalau yang ada yang begini saja pun dah memadai. Sekarang ni kita memadai lah. Kalau dekat rumah ada ini cukup lah. Maknanya itu saja. Ya. Kita ada piston ni, piston haba ni. Ya, haba. Dan juga gergaji ni. Ya. Itu pun dah asasnya dah cukup. Ini sudah cukup. Okey. Baik Encik Junid, mula-mula sekali apa yang kita nak buat ni? Mula-mula saya akan tandakan menggunakan pensel dalam jarak di antara atas ini dengan yang penanda lubang pertama ini dalam 15 cm. 15. Ya. Baik, kemudian? Supaya itu saya gergaji dia. Gergaji dia mengikut besar size pot yang kita mau pakai. Gunakanlah. Oke. Selepas itu, seterusnya saya panaskan pipe ini lebih kurang dalam beberapa second, 20 second, 30 second bergantung dengan pemanasan yang kamu gunakan lah. Dah lembut dah? Dah lembut dan saya masukkan pipe ini size 2 inci dan saya tekan perlahan-lahan, takut pipe kamu akan koyak. Oke. Saya tekan sedikit. Dan ini kita sepatutnya gunakan kain basah. Lap dia. Oke. Lap. Oke, jadilah lubang. Seterusnya kita buat untuk lubang yang kedua dan kita jarak di antara ini pun di antara 15 cm. Dan jarak ini untuk satu garisan panjang supaya kita punya lubang ini sama satu, nampak satu baris lurus. Saya potong untuk lubang yang kedua. Oke, saya seterusnya panaskan. Dalam beberapa saat Ya, dalam beberapa saat. Dan pastikan pipe ini sudah lembut. Oke, kita gunakan pipe 2 inci ini. Kita jadikan acuan tadi tu. Ya, untuk jadikan acuan. Ini kena hati-hati juga ni. Ya. Tolak sedikit ke bawah supaya mendapat angle yang lebih baik.
pusingkan baik. Oke, kita lap dengan kain basah. Nampak tak macam mana kaedah dan teknik yang Cik Junid tunjukkan kepada kita ni? Nampak seragam, sama je yang lubang pertama dan kedua, daripada segi jarak dia, bentuk dia. Oh, mudah ya kalau, tapi perlukan latihan jugalah Cik Junid. Dan sekarang kita nak letakkan pasu tadi ataupun net pot tu macam mana? Just letak saja. Just letak saja, sebab kita sudah siap lubang sama dengan saiz ini tadi, pot masuk saja. Jadi cuma letakkan saja. Mudah. Jadi Encik Junid pun banyak mencuba trial and error jugalah. Ya, sebelum ya. sampai ni. Ya. Jadi saya tadi antara tanaman-tanaman yang Encik Junid sebutkan ada ensabi. Ya. Ensabi ni sawi lah. Kalau Ya. orang di Sarawak mungkin nak kenal ensabi. Ya. Ensabi ni adalah sawi Dayak ataupun Ya. sawi Iban. Tapi rakan-rakan kita di Semenanjung Malaysia ataupun Sabah mungkin tak kenal. Ya. Boleh Encik Junid tunjukkan ada tanaman sawi Dayak ni, ensabi ni kepada saya? Boleh, silakan. Ini antara tanaman yang ada di menara hidroponik Encik Junid ni. Ini apa yang kita tengok sekarang ni? Ini adalah pacoy, sawi kerinting dan juga ensabi Dayak. Sawi Dayak tu. Ya. Apa kelebihan hidroponik secara menegak ni? Kalau ikut Encik Junid, pandangan Encik Junid lah. Pada pandangan saya, kita senang untuk menguruskan semasa kita nak bagi spray untuk serangga, senang untuk kita jaga. Dan satu lagi, senang untuk kita bersih, dan sistem ini sangat mudah lah. Yang ni saya lihat sistem satu yang memang perbezaan ketara dengan yang tradisional adalah pembajaan dia. Dia disalurkan dengan menggunakan air. Macam mana dia disalurkan kepada tanaman-tanaman dari segi baja tu? Dari baja itu kita ada menggunakan tangki dekat belakang. Jadi ada dua tangki, dan tangki itu sudah diisi dengan baja, ada isi baja. So lepas itu kita akan naikkan menggunakan pump lah. Kemudian dia Kita disalurkan. spray dari atas. Baja apa yang digunakan? Kita menggunakan baja AB. Baja AB kita gunakan untuk tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik. Ya. Dari segi baja AB ni, dia ada kaedah bancuhan tertentu. Ada macam yang saya gunakan sekarang ini, saya bancuhan isi saya dalam 1,200, sebab umur ini pun dalam 24 hari macam tu. Mana tadi yang sawi atau sayur ensabi tadi? Yang ini sayur ensabi. Ni yang dah berusia berapa lama ni? Ini sudah berusia dalam hari selepas tanam ini dalam 20 hari ke 24 hari ini. Dan saya nak tengok dulu macam mana kaedah semaian dia sebelum kita pergi lagi ke macam mana kita nak menuai dia. Tunjukkan dulu macam mana nak menyemai. Okey, silakan. Proses semaian ensabi ni nampak ringkas, tapi perlukan juga latihan, ataupun kalau dia dah biasa buat nampak lebih mudah. Cik Junid nak kongsi dengan kita hari ini cara dia menyemai benih-benih ensabi ni. Saya tunjukkan dulu pada penonton. Ini keadaannya. Sini ya. Ya. Dapat daripada mana ni Cik Junid? Ini saya dapat dari mak saya yang bawa dulu. Daripada mana? Dari Serike. Oh, daripada jauh. Dia daripada macam ni. Kemudian biji-biji benih dia akan jadi yang macam ni. Ini adalah benih ensabi ya. Ya. Benih ensabi. Jangan keliru pula, ensabi ini adalah ensabi Dayak. Ini kita ada ensabi Cina. Ini Chinese mustard. Ya. Dia ada beza ke dari segi rasa dia ataupun saiz? Ya, dari segi rasanya ensabi Dayak ni lebih sedap dah, orang cakap. Ya. Oh, okey. Sekarang kita tunjukkan pula ini gunakan span hitam ataupun styrofoam. Dah ada lubang ni ada 100 ya. Ya, Okey. Macam mana saya nak semaikan ni? Mula-mula kita buat macam mana? Okey, saya tunjukkan macam mana saya semai ni. Saya ambil satu ya. Ya. Kita ambil, letak berapa biji kita maulah. Yang ini saya letak dalam 10 biji. Sebab sabi Dayak ni dia kita makan daun. 10 biji? Ya, jadi saya perlu banyak tak apa untuk sayur ensabi ni. Oh, okey. Saya cuba buat Ya. Ni air ni untuk supaya bagi dia melekat lah. Ya. Benih ni.
Karut dia macam ni. Ya, Kemudian simpan dalam lubang. simpan dalam lubang. Lebih mudah daripada pakai tangan Ya, Oh, macam ni saja. Okey. Jadi berapa lama kita nak semaikan unsabi ni? sebelum saya pindah, saya dalam masa 12 hari. 12 hari. Ya, Baru dia siap untuk dipindahkan ya ke... dipindahkan. Bila ada daun keluar 4 macam tu, saya pindahkan pergi pipe ni lah. Ni macam span ni, dia perlu dibasahkan. Span ni perlu basah dulu. Ya, span ini perlu dibasahkan supaya kita punya biji benih itu akan basah dan senang untuk bercambah. Berapa hari untuk dia tumbuh dalam cambah? Biasanya ia akan tumbuh dalam 2 hari ke 3 hari. 2 hari Dia ke- akan mula bercambah. Siap sedia untuk dipindahkan dah berapa hari? Dalam kalau kita nak pindah dalam 14 hari, 12 hari kita boleh pindah sudah. Katalah macam Cik Junik kata tadi, kita letak dalam 10 biji benih. Ada 4 yang bercambah, 4 yang tumbuh. Ada kita ambil 4 tu ke ataupun macam mana? Kita ambil semua sebab ensabi ni kalau ada 4 10 masih okey sebab kita makan daun dia bukan batang dia. Sebab itu dia kalau banyak bagus juga dalam 10 macam itulah. Jadi tak perlu cabut lah. Kalau kamu hidup semua yang kamu semai itu. Bila kita dah siap letakkan benih-benih ni semua, adakah kita perlu letakkan dia di tempat khas ataupun macam mana tempat penyimpanan dia? Kita akan simpan di tempat yang gelap. Lepas kita bungkus dengan balut dengan plastik hitam, lepas itu kita letak di tempat yang gelap. Dan air ini pun kita menggunakan air baja lah. Oh, gunakan air baja. Ya. Air ni tetap ada lah tempat Ya, saya gunakan. ya. Jadi saya nak tengok macam mana keadaan dia bila dia dah bercambah tu dan siap untuk dipindahkan. Ya. Menara Ya, ni tadi. selepas 4 daun baru kita akan pindahkan. Ini yang 4 daun. Ni 4 daun Ya. Okey, satu pokok dia kena ada 4 daun baru dia Ya. siap untuk dipindahkan. Ya, betul. Okey, cuba Cik Junik tunjukkan kita letakkan ni di dalam pasu ataupun net pot ni tadi. Saya letak dalam net pot ni. Dia letak sajalah. Saya letak saja. Ah. Simpan bagus-bagus lah. Okey. Ini baru kita simpan dalam pipe ni lah, dalam sistem kita. Dari segi kandungan air dan baja dia macam mana bang untuk yang kita tanam tadi macam pokok tu? Yang kita tanam tadi itu saya gunakan isi dalam 500 isi. Dan Macam. kemudian bila untuk kita tingkatkan lagi jumlah tu? Kalau dah berumur dalam 20 hari saya akan tingkatkan ke 1200 isi gitu. Dan kemudian Dan sampai dituai saya naikkan sampai 2000 bacaan isi itu. berapa hari tadi untuk dia dituai? Dalam 30 hari. 30 hari untuk Ya. dituai. Mari kita tengok hasil dia sebelum dituai macam mana keadaan ensabi yang dah pun ditanam oleh Encik Junik. Okey, jom. Ansabi, ansabe, sensabi atau ensabi adalah jenis sayuran yang biasa ditanam bersamaan dengan saat penanaman padi ladang atau gunung di daerah masyarakat suku Dayak di Kalimantan, terutama di Sarawak. Ansabi ini termasuk dalam golongan sawi dengan jenis daun unik dan khas, terasa pahit namun banyak digemari oleh peminatnya dan terasa sangat berkesan bagi siapa saja yang baru pertama kali merasakannya. Ansabi dapat ditanam di mana-mana saja selain di ladang. Sangat sesuai juga ditanam sekitar perkarangan rumah dengan menggunakan media tanaman yang sesuai atau di tanah. Seperti halnya menanam dan merawat tanaman sawi pada umumnya, begitu pula ansabi ini ditanam. Ansabi tanaman yang sangat memerlukan air dalam proses pertumbuhannya. Bila ditanam pada kondisi tanah yang kering atau kurang penyiraman, tanaman ansabi tidak akan tumbuh subur. Maka sayur ini juga amat sesuai ditanam secara hidroponik. Okey, sekarang ni kita nak ambil kita punya sabi ni. Dengan dah siap untuk dituai dalam masa 30 hari. Macam inilah keadaannya. Ya. Ini
Dah 30 hari baru kita boleh ambil. Okey, kemudian kita buat macam ni. Kita potong dia dulu potong cabut akar dia. Ya. Abang tunjukkan, nanti saya cuba buat bang. Okey. Nanti kita buang saja akar ni. Tarik akarnya. Ya. Buang akar ni. Dan tarik ini. Oh, Lepas tu gunting. okey. Okey, boleh jual sudah. Ni dah boleh jual Ya. Ui, nampak segar ni bang. Okey, abang tolongkan saya pegang ni. Saya cuba buat pula bang. Okey. Ni akar dia tarik saja. Ya. Tarik akar dia keluar. Dan kita cabut dia. Okey. Saya potong Ya, potong. Okey, dah boleh jual Ya. Okey, ini dia sawi ataupun sayur ensabi dipanggil di Sarawak ni. Dah pun siap. Ni kalau dalam satu menara ni ada boleh dapat berapa berat dia? Ni satu menara ni ada 81 pot, jadi kita dapat dalam 8 kg untuk satu tower ni. 8 kilogram. Ya, Sekarang harga pasaran berapa? sekarang ni harga dia dalam RM10 satu kg, satu kilo. Wah, saya tengok sekarang yang jual RM12 pun ada. Bayangkan kalau tanam sendiri ni boleh dapat untung dengan 81 pot ni. Bagi yang tak tahu, sayur ensabi ni sedap kalau dibuat perkasam, buat Ya. jeruk Encik Ya. Junid buat jeruk, atau goreng dengan ikan bilis pun dah sedap dah. Dia rasa dia pahit-pahit sikit. Oh, ni saya tengok pun rasa sedap dah. Inilah dia, bayangkan satu pot ni ada 81, boleh dapat berapa kilo tadi? Dalam satu pot dalam 100 gram. Jadi 100 gram. ya, dalam satu pot. Ini dah Dalam buat satu tower ini kita ada 8 kilogram lah. 8 kilo. Kalau 1 kilo, boleh buat matematik sendiri. Jadi sumber pendapatan sampingan pun boleh. Baiklah Encik Junid, terima kasih sudi bersama dengan kita untuk episod kali ini. Baiklah, sekian saja episod Kediaman Agro kali ini bersama dengan Encik Junid berkongsi dengan kita mengenai pertanian dalam bandar ataupun urban farming. Jelas di sini bahawa industri ini berpotensi sangat tinggi. Oleh itu sekarang ini pun permintaan produk pertanian ini semakin meningkat sejajar dengan pertambahan bilangan penduduk dan penggunaan per kapita yang meningkat. Sekian untuk episod kali ini. Jumpa lagi untuk episod akan datang hanya di Kediaman Agro.